Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa bil khusus al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, yang moga-moga dengan pengajian ini akan membersihkan akan hati-hati kita sehinggalah kita balik bertemu Allah dalam keadaan membawa hati yang sempurna. Sehinggalah atas kesempurnaan itulah Allah menempatkan kita di tempat yang sangat sempurna, iaitu syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Penawar Bagi Hati, kitab Jawi Lama, pada muka surat 10 baris yang kedua daripada atas, iaitu tajuknya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu,
dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia, seperti mencari harta dengan segala akad, seperti akad jual beli dan akad sewa, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain-lain. Maka itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Kecuali kerana hajat, maka tiada ada ia dosa, seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Baik, kita sambung fasal yang ketiga, iaitu tajuknya membicarakan tentang lidah. Sebutnya lidah, tapi sebenarnya nak menceritakan tentang masalah percakapan, perkataan yang keluar daripada lidah tu. Bukan nak bahas lidah tu, tapi hasil daripada lidah tu. Jadi kata dia, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia lidah, menjadikan lidah itu, akan lidah itu bagi engkau. Allah cipta lidah ni untuk kita, untuk kegunaan kita, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis. Ini hikmah tertinggi. Pertama sekali kita kena faham gini, apa Allah cipta, Allah tak mengambil faedah daripada apa yang dia cipta. Itu akidah, itu tauhid. Maknanya Allah buat apa pun tidak bersebab. Allah buat tidak bersebab. Sebab kalau Allah buat bersebab, bermakna Allah memerlukan sebab. Dia Allah tak perlukan sebab. Yang perlukan sebab kita. Tapi apa saja yang Allah buat untuk kita ni, ada kebaikan untuk kita, ada sebab untuk kita, bukan sebab untuk Allah, untuk kita. Sebab tu alhasil apa saja yang kita buat, semuanya kembali pada kita. Betul tak? Kita semayang maghrib tadi, Allah yang dapat pahala ke kita yang dapat pahala? Kita dapat pahala. Allah tak ada apa-apa masalah pun, sebab Allah tak memerlukan apa-apa pun. Kitalah yang memerlukan setiap sesuatu tu. Lagi-lagi memerlukan Allah, memerlukan pahala kurniaan Allah. Dia Allah tak heran, mu tak nak semayang dah apa? Dan tak umum lah. Tapi yang akan masuk neraka, mu juga. Yang kena azab, kamu juga. Bukan Allah. Allah sikit tak heran. Sebab tu tak usah sombong dengan Tuhan. Tak payah rasa kita hebat. Allah sikit tak heran pun. Kita sebenarnya yang susah, Allah tak susah. Kita yang susah. Kita tak ikut perintah Allah, kena kita balik. Kita yang susah, bukan Allah. Gitu. Jadi sama juga Allah cipta lidah ni, Allah hikmah terbesar dipanggil dalam istilah dia hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri'. Bukanlah maksud Allah jadikan lidah ni sebab gini. Tak, Allah tak memerlukan sebab, tapi dipanggil hikmah. Hikmatut tasyri', hikmah kejadian setiap sesuatu. Hikmah Allah syariatkan pada kita. Jadi hikmah Allah jadikan lidah buat kita adalah untuk supaya lidah tadi tu kita dapat guna, paling pertama sekali dapat guna untuk membaca Al-Quran dan juga hadis. Nombor satu Quran, Quran paling tinggi. Baca Quran, kemudian hadis. Hadis martabat dia selepas Quran. Quran martabat paling tinggi. Sebab tu Quran dia tak ada taraf sahih, hasan, dhaif, tak ada. Hadis ada. Ada hadis kuat, ada hadis lemah. Quran kuat semua. 6236 ayat kuat belaka semua. Tak ada ayat ni lemah ni, tak ada. Mana ada ayat lemah Quran. Hadis dia mungkin ada yang tarafnya kuat, ada yang tarafnya lemah. Itu boleh kita bahas. Tapi Quran tak. Sebab tu bila ada dalil Quran, siapa sahaja tak setuju, kafir terus. Kalau hadis dia tak setuju,
Boleh tahan lagi sebab mungkin hadis dia tak setuju tu hadis lemah. Boleh tahan lagi lah. Kan? Tapi Quran dia tak setuju saja, kafir terus. Sepakat ulama. Tak ada nak bincang-bincang, kafir terus. Tolak sikit je. Kata guru kami tak payah kata tolak sepotong ayat. Tolak satu huruf je. Alif lam mim, dia ambil lam mim, alif tak mau. Kita tanya kenapa tak nak? Aku tak suka alif. Tak suka, kafir terus. Tolak satu huruf. Nak kalau tolak satu huruf pun kafir, ini kan pula tolak satu ayat. Sebab tu hujah kita dulu, siapa tolak hudud kafir. Bukan kita kafir mengkafirkan orang, dah. Kan? Kita tak ada hak nak mengkafirkan siapa-siapa. Tapi sebab dalil, sebab buktinya ini dalilnya. Siapa tolak ayat Allah, kafir. Sebab Allah sebut dalam Quran, tilka hududullah, ini hukum aku. Ayat lain lagi Allah kata, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah engkau potong tangan mereka. Ini ayat. Tiba-tiba dia kata tak setuju potong tangan. Bermakna dia bukan pasal tak setuju potong tangan, dia tak setuju perintah Allah yang dalam ayat Allah, iaitu ayat Al-Quran. Tolak yang itulah jadi kafir. Bukan nak jadi kafir ni kena pakai rantai salib, bukan kena pergi sembah topekong. Nak menolak perintah Allah, kafir. Tu je. Tu halus. Jaga mainan dia tu. Syaitan mudah nak mengkafir, nak merosakkan akidah itu. Okey, baik, sebab tu hikmah terbesar Allah jadikan lidah kepada kita adalah tujuan besarnya supaya kita dapat membaca Quran dan hadis. Tiba-tiba Allah jadikan lidah bagi kita, kita tak boleh menggunakan lidah tu untuk membaca Quran dan hadis. Maka apa jadi pada kita ni? Nak? Apa jadi? Saya ada orang share satu benda baiklah dalam WhatsApp, bagus juga, kan? Walaupun kita tak tahu mana sumbernya, tapi apa yang dibahaskan tu boleh diterima, kan? Ni antara perbualan seorang guru dengan seorang anak murid. Anak murid dia tanya, wahai guru, kenapalah manusia ini jadi hebat sangat, jadi dimuliakan sangat berbanding makhluk-makhluk yang lain, kan? Adakah semata-mata sebab manusia ni ada roh dan jasad? Itu satu kelebihan juga. Sebab makhluk lain dia hidup satu alam, kita manusia hidup dua alam serentak. Dalam alam roh pun hidup, alam jasad pun hidup, kan? Tapi bukan itu sahaja, jawab guru. Kamu lihat kejadian kamu. Ini yang kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Maksud kenal Tuhan, kenal diri dia siapa pada Tuhan. Kenal dirinya sekadar hamba, sebagai hamba kepada Allah. Allah jadikan semua kita, otak kita duduk atas daripada segala anggota yang lain. Nak menunjukkan situ, Allah nak suruh kita banyak menggunakan akal daripada banyak menggunakan yang lain. Contoh, otak lebih tinggi pada mata. Jangan guna mata je, guna akal. Jangan tengok saja tapi fikir. Maksudnya gitu. Kebanyakan kita ni ikut aja. Apa ada depan mata ikut lah, fikir malah tak ada fikir dia. Ikut orang kata macam ni, macam tu. Orang kata macam ni, macam ni. Sedangkan Allah sebut banyak dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikirlah, tengok. Cuba fikir, kan? Pakai akal sikit fikir. Jangan sampai kita ditipu oleh khususnya puak-puak kafir, musuh-musuh Islam, bermudah-mudah. Ya tak? Ya tak? Jangan kita mudah kena tipu lah. Mudah sangat. Sikit-sikit ikut saja apa orang kata. Sikit-sikit ikut saja apa orang kata. Saya bukanlah jenis anti apa-apa, tidak. Tapi kita guna akal lah, kita fikirlah. Saya tak berapa setuju pada pandangan saya lah, peribadi. Tak setuju, orang lain tak setuju dengan pandangan saya, terpulang. Tapi ini pandangan saya. Saya tak setuju dengan vaksin pada kanak-kanak. Orang dewasa tu lain cerita. Tapi pada kanak-kanak, terang-terang, jelas-jelas saya tak setuju.
Sebab apa? Sebab Allah cipta budak ni perfect lah. Sebab yang buat budak ni bukan manusia buat, Allah buat. Allah tu maha sempurna. Bila Allah yang maha sempurna, setiap kejadiannya sempurna. Kan? Tapi kenapa kita nak pergi modify dia, pergi tokok tambah, masuk benda bahan kimia, itu ini. Nah, kawan tu, budak tu lahir antibody paling top sekali. Paling tinggi dah Allah letak. Kalau kita yang sudah membesar ni, mungkinlah badan kita dah banyak rosak ke apa sebab faktor pemakanan kita. Ni budak ciptaan Allah, bukan manusia cipta. Kalau manusia cipta, kita beli laptop baru pakai sehari dua rosak dah. Tak pelik sebab yang buat pun manusia juga, otak orang yang lemah. Manusia makhluk lemah. Jadi dia buat silap, tak pelik lah. Dia manusia memang dia buat silap. Allah pernah buat silap ke? Cuba bagi tahu saya berani cabar siapa-siapa, mana benda yang Allah cipta, benda tu silap. Tak ada satu pun Allah cipta silap. Tak ada. Sebab Allah maha sempurna. Tu Allah. Sebab tu kita kena belajar kenal Allah, ma'rifatullah, akidah kena kemah. Jangan anggap Tuhan ni macam kita ke. Kadang-kadang Tuhan pun silap juga. Yang silap Allah tak pernah silap. Ketam jalan sengit tu bukan menunjukkan Allah silap. Kata guru kami, kalau betul lah ketam jalan sengit tu satu kesilapan, kenapa dia lari laju? Kita tepuk tanah, laju dia lari. Kalau dia jalan sengit tu satu silap bagi dia, mesti slow. Macam kita lari ke depan dengan lari ke belakang, mana laju mana slow. Lari ke depan laju, lari ke belakang slow. Sebab ke belakang tu satu benda yang salah. Tapi kalau ke depan, itu betul cara kita lari. Jadi kalau ketam tu jalan sengit tu salah, mesti jalan dia, orang cakap apa, slow lah, teragak-agak. Ni tak serak laju. Maknanya memang itulah cara jalan ni yang telah Allah cipta buat dia. Tak ada kekurangan barang ciptaan Tuhan. Barang ciptaan makhluk, banyaknya kurang. Lepas tu kita, afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Gunakanlah fikir. Ikut je apa orang kata, ikut je. Ni zaman. Lepas tu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj kan, Nabi dapat tengok, nak ikut je, ada lembu dia masuk ke dalam lubang yang kecil. Itu yang Nabi kata dulu kan, umat aku ni, umat Nabi ni di akhir zaman dia akan sampai ke orang kafir masuk ke lubang bewak pun dia akan ikut. Kenapa Nabi masukkan lubang bewak? Masuk sungguh ke lubang bewak? Bukan, tapi kias. Lafaz tu lafaz kias. Masuk apa? Lubang biawak ni dua sifat dia. Pertama, sempit dan kecil. Tu sifat dia. Maknanya bila nak masuk tempat sempit, susah ke senang? Susah. Ada orang zaman hari ni, dia ikut walaupun benda tu susah, tapi dah jadi trend. Semua orang buat, dia pun ikut juga walaupun biar susah macam ni pun. Ikut je tak kisah, sebab dah orang lain semua buat, dia pun buat. Orang buat takkan aku tak buat. Dia ikut orang, dia bukan nak fikir. Yang kedua, lubang bewak ni kotor. Zaman hari ni benda kotor pun ikut lah, dah orang buat gak, ikut juga. Kotor-kotor pun ikut juga. Benda tak elok pun ikut juga. Benda tak senonoh ikut juga. Nah, sebab apa? Sebab tadilah tak menggunakan akal. Sedangkan Allah letak otak lebih tinggi pada anggota badan yang lain. Itu jangan hanya kamu melihat, tapi menggunakan akal. Dan kenapa hikmah Allah jadikan pula mata duduk depan, telinga duduk belakang sikit daripada mata. Nak menunjukkan, nak gunakan mata lebih banyak daripada telinga. Maknanya melihat lebih banyak daripada mendengar. Nak saksikan betul, tengok. Ini kita dengar je terus dah sangka. Dengar orang cerita terus sangka buruk dengan orang tu. Tengok depan mata tak nampak ni. Dengar orang cakap dia, hari ni zaman fitnah. Jaga. Lagi-lagi dalam media masa, dalam YouTube, dalam macam-macam lah, tak tahu ke benda dah. Dan dalam telefon kita ni, mudah orang nak sebarkan fitnah. Tuduh sana, tuduh sini, fitnah sana, fitnah sini. Kita dengar saja, terus dah kata, jahat dah aku kata dah dia ni. Padahal kita tak tahu cerita ke, tak tengok depan mata pun, kita tak saksikan pun, terus kita hukum dengan sebab dengar semata-mata. Sebab tu Allah jadikan mata di hadapan, telinga di belakang. Maknanya tengok dulu, baru kamu dengar.
Kan? Saksikan dulu, buktikan dulu. Pastikan kamu melihatnya. Nak. Yang kedua, yang seterusnya, Allah jadikan telinga dengan mata tadi ni lebih tinggi daripada mulut. Lebih tinggi daripada mulut. Maksudnya banyakkan melihat dan banyakkan mendengar daripada banyak berkata-kata. Mulut tak payah cakap banyak, tak apa, senyap. Perlu cakap, baru cakap. Gunakan mata untuk melihat keadaan sekeliling. Telinga dengar, kan? Rasa tak perlu cakap, tak payah cakap. Ni mulut ni jahat, kadang-kadang nak cakap, nak ngumpat orang, nak ngata orang, nak kutuk orang dan sebagainya. Itu jaga mulut ni. Semua ni pula Allah jadikan duduk tempatnya di kepala. Kepala pula dalam banyak-banyak anggota badan semua, kepala lah paling tinggi sekali daripada yang lain. Daripada badan, daripada tangan, daripada kaki. Termasuk daripada kemaluan. Kemaluan ni pula simbolnya adalah simbol nafsu. Maknanya gunakanlah akal dan penglihatan dan pendengaran dan perkataan kamu lebih tinggi daripada nafsumu. Jangan ikut nafsu. Melihat jangan ikut nafsu, mendengar jangan ikut nafsu, bercakap jangan ikut nafsu. Tapi ikut siapa? Ikut akal, ikut fikir yang baik. Lihatlah benda yang baik, fikir. Aku nak tengok ni, apa yang aku tengok ni boleh datang pahala ke dosa? Datang pahala tengok, tak datang pahala tak usah tengok . Telinga gitu gak nak mendengar, mulut pun gitu gak nak cakap. Jangan jadi serupa binatang. Binatang Allah jadikan kepala dengan nafsu sekata. Saya tengok lembu, kepala dengan kemaluan dia duduk selari, bukan duduk menegak. Kepala kita, kepala atas, kemaluan bawah. Lembu gini, kepala sini, kemaluan di belakang ni, sini. Maknanya setaraf. Mata setaraf nafsunya, telinga setaraf nafsunya, mulutnya setaraf nafsunya. Jadi kalau kita ikut hawa nafsu kita, maka kita tu setaraf binatang. Ada? Tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan Allah tambah lagi, malah makna gitu. Balhum adal, malah mereka itu lebih bodoh daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Teruk binatang pun dia tak buat maksiat di sisi Allah. Ada. Dia cuma jadi binatang gitu je lah. Yang bernama manusia ni, akal ada Allah bagi, otak boleh fikir, dah akhirnya lawan hukum Allah. Itu hikmah terbesar Allah jadikan lidah kepada kita untuk kita gunakan kebaikan yang paling besar, tak lain tak bukan, iaitulah membaca Al-Quran. Yang mana tak reti baca Quran, belajarlah baca Quran. Kita ni malu tak kena tempat. Awak tak belajar tajwid ni, tak belajar Quran, malu Ustaz. Baca pun tak reti, tua dah ni, tak reti baca lagi. Patut dia malu tak reti baca, bukan malu nak hadir kelas Quran. Awak tak datang solat jemaah kat masjid surau, malu lah. Saya ni Allah tak pernah datang, nak datang segan juga kata. Nanti orang duk tengok lain macam. Patut dia malu sebab tak datang, bukan malu kerana nak datang tu. Terbalik, malu dia. Malu tak kena pada tempat dia. Jangan malu nak buat baik, tapi malulah kerana kita tak dapat buat baik. Tu patut kita malu. Tak dapat buat baik tu kita patut malu. Ini malu nak buat baik, malu nak jadi imam. Padahal jadi imam tu baik, malu tak kena tempat. Patut malu kita tak pernah jadi imam, asyik makmum aja. Bila nak ke depan, patut yang tu kita rasa malu. Aku ni jawatan jabat tinggi, tapi bahagian semayang ke depan pun tak boleh. Tak malu ke? Aku ni dalam keluarga, ketua keluarga, suami orang, jadi ayah orang, nak jadi imam pun tak reti. Patut yang tu kita malu. Patut jangan malu nak buat benda yang baik.
Silap, belajarlah, tak ada masalah. Semua orang melakukan kesilapan. Nak tersilap buat tak apa, tak usah malu. Nama pun kita al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita ni tempat tersilap, tempat lupa, tempat terlalai. Nah, yang patut kita malu langsung kita tak buat apa pun, tu baru malu. Tu dia. Nah. Jadi kata Saidina Ali radhiyallahu anhu, dia dalam syarah dia, kata Saidina Ali, afdalu zikril Quran bihi tashrahu sudur wa tastanirus sarair. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Makna zikir ialah ingat, ingat kepada Allah. Benda yang paling terbaik nak ingat Allah iaitu dengan membaca Al-Quran. Nak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ialah kalamullah. Sebab tu Quran tu dia dalam dia ada apa? Surah. Dia ada 114 surah. Kita Arab, cakap Arab surah lah. Cakap Melayu surat. Sin waw ra ta, surat. Jadi maknanya Allah hantar surat kat kita. 114 surat. Kalau orang berkasih dengan seseorang, pakwa-makwa lah, kasih. Zaman dulu, zaman lah canggih lah, pakai WhatsApp. Zaman dulu tak ada WhatsApp, dia pakai surat. Tanda kuat dia kasih, ingatan dia pada kekasih dia hantar surat banyak. Dia tulislah surat, dia duduk jauh, kerja Navy kan. Awek dia duduk sini kat Manjung, dia hantar surat. Saya baru berlepas naik kapal gini, doakan saya gini, dia hantar surat. Ada kan, hantar surat. Sebab apa? Sebab kasih. Lagi banyak dia hantar, lagi menunjukkan dia sangat kasih pada orang tu. Kekasih dia kan, maknanya ingatan dia kuat pada orang tu. Begitu juga kasihnya Allah pada kita. Allah hantar surat, bukan 114 surat Allah hantar. Ada surat yang panjang Allah hantar, ada surat yang pendek. Itu tanda ingatannya Allah pada kita sangat tinggi. Allah ingat kita selalu. Kita yang jahat tak ingat ke Allah. Tak nak baca. Dan lah Allah hantar surat, baca pun tak nak kan. Orang putus cintanya tu lah. Orang tu pakwa dia hantar surat kat awek dia, baca pun tak nak kan. Merajuk. Aduh. Nak ni Allah hantar surat kat kita, kita tak nak baca. Apa kita nak merajuk dengan Tuhan? Merajuk sebab apa pula? Allah bagi nikmat punya banyak. Lepas tu tak membaca Al-Quran itu sudah dikira jahat. Jahat dah makhluk ni kalau tak membaca Al-Quran. Sebab apa? Tak membaca suratnya Allah. Lepas tu tak reti baca, belajar. Tak ada masalah. Walaupun dah berusia lewat sekalipun, teruskan belajar. Sebab Allah tak tanya kenapa kamu tak pandai baca. Allah tak tanya yang tu. Allah tanya kamu belajar tak macam mana nak baca. Allah tanya kita belajar ke tak. Allah tak tanya kita alim ke tidak. Macam ni. Allah tak tanya kenapa kamu tak alim ilmu tauhid, fiqah ke, tasawuf ke, tajwid ke. Allah tak tanya itu. Allah tak tanya kenapa kamu tak jadi ustaz. Tak. Kalau Allah tanya begitu, maka semua orang wajiblah jadi ustaz, jadi orang alim. Tak. Jadi alim tidak wajib, tapi belajar ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu yang wajib. Talabul ilmi. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Nabi kata talabul ilmi. Nabi tak kata talabul alim. Nampak beza situ. Kalau talabul ilmi maknanya tuntutlah ilmu. Tapi kalau Nabi kata talabul alim, tuntutlah alim. Bagi wajib atas tiap-tiap orang Islam. Nabi tak kata gitu. Nabi tak suruh tuntut alim. Nabi suruh tuntut ilmu. Yang Nabi suruh ialah tuntut ilmu. Mu alim tak alim, nombor 2. Mu faham tak faham, nombor 2. Mu pandai tak pandai, nombor 2. Nombor 1-nya pergi mengaji ke tak pergi mengaji, belajar ke tak belajar. Makna belajar situ dengan makna usaha. Kamu berusaha ke tidak untuk menjadikan diri kamu lebih baik. Ada. Ini tak ada. Sedang Nabi pun belajar. Kita yang bukan Nabi tak nak belajar, parah lagi.
Nabi belajar. Nabi belajar, guru Nabi siapa dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Kan? Nabi akan tasmik bacaan Al-Qurannya di hadapan malaikat Jibril tiap-tiap kali Ramadan. Tiap-tiap kali bulan Ramadan, Nabi baca depan malaikat Jibril. Malaikat Jibril cek Al-Quran. Kan? Zaman tu lagi susah, bukan ada mesin cetak. Main hafal gitu je. Sekarang ni tak apalah, kita nak hafal susah, banyak kerja lain nak buat. Tak dan nak ngapal tu, ada orang tolong cetak, tinggal lagi kita tolong baca. Pun tak boleh ke? Ada. Kok mana? Betul ada hati nak masuk syurga? Itu saya kata. Bukan kita pelekeh orang nak masuk syurga, tapi fikirnya. Kalau Quran pun kita tak nak baca, malas nak baca. Syurga macam mana kita nak boleh masuk? Ingat senang-senang je syurga ni. Nak beli rumah pun, tak payah kata rumah banglo besar, rumah semidi je. 300,000 harga. Dia tulis situ rumah mampu milik apa? Mampu tengok. Nah, duit tak ada, nak kena buat loan pinjam. Itu pun kalau lulus buat pinjaman baru boleh beli. Pinjaman tak lulus tak boleh beli. Kan? Padahal rumah tu rumah dunia je. Ini kan pula nak beli mahligai syurga Allah. Nak senang. Rumah dunia pun kita tak, susah dah nak beli. Bayangkan nak beli rumah di syurga Allah. Bayang. Nak tak boleh buat loan. Nak buat loan dengan malaikat, mana boleh? Ni ya, kita kena usaha sungguh-sungguh. Sebab tu bukan benda bermudah-mudah. Jangan pandang ringan lah. Biarlah susah tak apalah, malu pun tak apa. Orang kata orang tua baru nak belajar ngaji, biar pilah orang nak kata. Kita ni banyak sibuk dengar orang kata. Takut orang kata, takut. Kita fikir duk orang kata, dia fikir Allah kata. Biarlah kita, orang nak kutuk kita ke, nak malukan kita, itu dia. Sebab nak kena azab nanti sendiri-sendiri. Bukan dia join sekali tolong kita, tak. Biar dia nak kata kita, janji kita ni bahagian kita nak selamat. Jangan sibuk hal orang, kita masalah kita. Kan? Kita yang nak bahagian nak selamat dunia dan akhirat. Dalam ni musim-musim orang meninggal banyak ni. Jaga-jaga. Bila-bila masa. Saya banyak kali dah. Kan? Jemaah-jemaah yang ikut kuliah saya, dah 3-4 orang ni meninggal kan? Masjid Lama Teping ada seorang, ingat muka dia. Dia selalu datang. Ni ustaz-ustaz ni, bila dia duduk depan ni, dia nampak semua. Nak dia nampak mana yang tidur, contohlah. Dia nampak semua. Kan? Nampak jelas. Tuan-tuan mungkin boleh nak rasa nak sorok, tapi kita nampak duduk depan ni, nampak setiap muka kita nampak. Seorang-seorang kita nampak. Kena nampak pula, dah selalu lah tiap-tiap bulan datang, lama muka tu ada dalam kepala, dia ingat. Sama lah jemaah tu. Saya ingat dia duduk tang mana. Biasa kita ni suka duduk tempat yang kita selesa. Kan? Kita kalau dah duduk situ je. Jadi kita ingat dia duduk tang mana. Kalau kuliah dia mesti duduk tang situ. Ingat. Tak keluar dalam grup kata ustaz, seorang jemaah kita tak ada dah, keluar gambar Allah. Terus teringat muka dia. Allah. Apa akan kita kata? Kita kata ni orang baik, ni orang soleh. Sebab setiap kali kita solat jemaah, setiap kali ada kuliah, muka dia ada. Tu baru seorang ustaz cakap. Kalau yang mengajar dekat masjid tu ada 20 orang, 30 orang ustaz, semua cakap itu, apa malaikat akan tulis pada kitab, pada buku catatan amal dia. Semua yang cakap tu pula tok guru pula tu, ulama-ulama kata dia ni orang soleh, baik, bagus. Buku rekod dia. Kan? Sebab tu jangan duduk belakang sangat, takut muka tak nampak. Nanti saya tak ingat. Kan? Ustaz-ustaz tak ingat, nanti tak masuk. Nanti iya ke ada ke dia ni? Jadi tak perasan pula dah. Ada. Tu. Jadi yang terbaik ialah Al-Quran lah. Bila hati kita rasa lara, sebab itulah kata Nabi, kalau tak nak jadi diri kita masuk dalam golongan lalai, paling minimum kena baca Quran 50 ayat. Minimum 50 ayat. 50 ayat. Biasanya semuka tu dalam 15 belah-belah lah. 15-16 ayat. Selalu lebih kurang lah begitu. Kan? Jadi pandai-pandai lah, ejah lah.
Dalam sehari bukan, kalau tak boleh buat sekaligus, kita bagi-bagikan ikut waktu semayang. Baca 50 ayat, insya-Allah terkeluar daripada golongan lalai. Maksud golongan terkeluar daripada golongan lalai, golongan yang ingat pada Allah. Mana hati dia ingat pada Allah. Bila hati ingat pada Allah, tak ingat nak buat maksiat, insya-Allah. Tu cara nak bagi hindar diri kita daripada buat maksiat. Yang menyebabkan kita jadi buat maksiat ni sebab lalai. Nak puncanya ghafilun, golongan yang lalai. Jadi baca 50 ayat paling kurang. Sebab inilah zikir yang terbaik, kata Saidina Ali. Tanda ingatan yang paling tinggi kepada Allah Ta'ala. Bihi tashrahu sudur, dengannya hati akan menjadi lapang. Dengan baca Quran hati jadi lapang. Tuan-tuan, tak usahlah pergi apa nama motivasi benda tak tahu. Bayar kadang kena mahal, konseling lah apalah. Apa ni, hidup jadi serabut. Hidup serabut, baca Quran. Hidup kita jadi tak tentu arah, hutang banyak lah apa semua, pening kepala, macam mana ni. Buka Quran, baca, insya-Allah hati akan jadi tenang. Bila hati tenang, Allah bukakan jalan macam mana nak selesaikan masalah. Tu kita orang Islam untung. Orang kafir serabut sampai bila-bila dia serabut. Kita tak, bila serabut kembali pada Tuhan kita. Sebab segala masalah Allah juga yang ciptakan, dan penyelesaian pun datang daripada Allah. Maka kembalikannya kepada Allah. Bacalah Quran, hati akan menjadi lapang, menjadi tenang. Watastaniirus sarair, dan akan memberikan cahaya rahsia-rahsia. Dengan sebab kita rajin baca Quran, rahsia-rahsia Allah akan terbuka. Apa makna rahsia-rahsia ni? Ni susah nak cakap jugalah. Dalam satu hadis Nabi kata, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan bagi kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Contoh, khusyuk sembahyang. Khusyuk ni tak boleh cari. Kita tak boleh nak cuba. Kita boleh je lah buat khusyuk, tapi dia tak boleh datang, melainkan dengan kita amal sembahyang tu dengan terbaik, dia akan datang sendiri. Nak kita nak buat khusyuk, kita tengok tempat sujud, memanglah ulama kata macam tu kan. Tengok tempat sujud mulalah, lepas tu dia tengok lama-lama tenung. Sejadah ni pula ada macam-macam gambar kan, bercorak-corak. Dia tenung lama-lama, dia kata ada macam muka beruang ada, dia kata. Sebab apa? Itu ni akal kita fikir. Macam kita tengok awan lah, cuba tengok awan tu lama-lama. Sekejap lagi dia kata ada rupa arnab lah apalah. Itu dipanggil ilusi. Itu mata kita kan. Tapi yang sebenarnya sembahyang tu jaga elok-elok, dirikan hak-hak dia, takbir elok-elok, letak elok-elok, baca ayat Quran yang kita baca dalam sembahyang tu, baca satu-satu, hadirkan ayat tu di hati kita, faham. Kalau faham makna lagi cantik, tadabbur. Itu sebenarnya khusyuk. Lepas tu kita akan rasa kelazatan dia, kelazatan solat tu. Bila dah sampai tahap dia dah dapat, dia beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan wariskan pada dia ilmu yang dia tak tahu. Ilmu tak tahu apa? Dipanggil zauq, kelazatan ibadah. Asyiknya ibadat tu dia jadi sedap bagi dia. Macam mana sedap? Macam kita sedap makan. Sedap makan apa? Ikan siakap kan, ataupun sedap minum air manis, air fresh orange. Kita sedap benda yang sedap, kita nak lagi tak? Nak lagi. Macam itulah perasaan. Ada orang dia dah rasa kelazatan solat, lepas semayang dia nak semayang lagi. Dia rasa syoknya semayang Sama juga ada orang dia dah rasa kelazatan puasa, dia nak puasa lagi. Habis Ramadan lah, nak puasa lagi. Habis dah puasa 6 pun, nak lagi puasa, dia kata. Nak puasa Isnin Khamis pula, nak puasa selang sehari pula, puasa Nabi Daud. Dia dah syok. Kita tengok dia, kita rasa apa dia ni pelik sangat, kuat sangat buat ibadat Kita tengok dia pelik, dia tengok kita pelik. Dia kata dia ni tak rasa macam aku rasa. Kita tak boleh nak kata, sebab itu perasaan yang Allah kurnia. Kan tak? Itu. Sebab tu tak usah pelik lah. Ada orang berzikir, dia asyik dengan zikir tu. Kita tengok pelik, goyang-goyang kita kata. Tak, dia itu perasaan. Macam orang terlampau asyik dengan sebuah lagu yang dia suka, dandut pula tu. Tengok, mula-mula kaki goyang. Lama-lama bahu pula.
Dah lama kepala goyang. Sebab apa? Sebab nama dia layan. Kita panggil kan. Dia layan, dia sedap. Sebab dia rasa sedap. Ada gak orang rasa sedap dengan zikir? Ada orang sedap dengan baca Quran. Dia baca Quran goyang-goyang kepala. A'udzubillah. Dia sebab dia sedap. Dia rasa sedap. Kita tak rasa sedap. Sebab tu a'udzubillah penguap. Nak baca Quran je ngantuk. Nak buat ibadat je rasa lemah. Sebab kelazatan tu tak sampai lagi. Tapi ada orang dah tercapai kelazatan tu Allah. Bila dah sampai tahap lazat, nak berhenti payah. Tu hebat. Nak berhenti tu payah. Disonok sangat, suka sangat. Macam orang dah rasa kelazatan tengok bola, payah nak berhenti tengok. Pas satu game dia tukar channel lain pula. Tadi ESPN, lepas tu ni Astro Super Sport pula. Nak cari game lain pula, dia nak tengok lagi tu sebab dia sonok, sebab dia lazat dengan tengok main bola. Tu bahagian dia, bahagian dunia. Ada orang sonok dengan sebab Quran. Lepas semuka nak lagi semuka, pas semuka nak lagi semuka. Sampai kata penat juga tapi sedap lah baca. Lah kali dia berhenti bukan sebab dia dah jemu, cuma dia penat je. Nanti dia nak sambung pula, esok pula lagi. Nak lagi. Sebab lazat. Nak cerita payah. Orang yang dapat dia tahu macam mana rasa. Jadi nak tak nak kita kena berusaha memperelokkan amal yang kita dah tahu supaya Allah akan wariskan sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak tahu tu apa dia? Itulah dipanggil sebagai rahsia-rahsianya Allah. Cahaya-cahaya rahsia daripada Allah SWT. Dan lagi kata Sayyidina Ali, innal Qur'ana zahiruhu aniqa wa batinuhu amiqa la tafna ajaibuh wa la tanqadi gharaibuh wa la tukshafu dhulumatu illa bih. Artinya sesungguhnya Al-Quran zahirnya anggun. Quran itu zahirnya makna luarannya pun sudah anggun. Maksud luarannya macam mana? Bacaannya. Bila kita baca pun sudah lunak, bunyinya sedap, tak pernah kita rasa jemu dengan bacaan Al-Quran. Walaupun suratul Fatihah yang kita baca berulang-ulang kali, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, tak pernah jemu. Mana ada Tok Imam jemu baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis alham kata. Tukar lain lah. Dah tu maghrib tu, isyak tu, subuh tu, zuhur tu, asar tu. Bukan hari tu je, esok, lusa, tahun depan, habis. Malah lagi disedap-sedapkan bacaannya, lagi diperhalusi bacaannya, lagi dilenggang-lenggokkan. Sedap. Tu baru zahir. Maksud zahir, kita tak faham pun makna ayat, pun kita dah rasa sedap. Ada mereka buat kajian di Amerika, di UK dan sebagainya, dan jumpa orang bukan Islam ni, orang putih lah, orang kafir. Lepas tu dia ambil headphone tu, dia letakkan kat telinga, dia play dekat telefon ayat Quran. Sampai kadang-kadang ada yang menangis. Dia kata saya tak faham makna dia, tapi bila dibaca menyentuh hati saya. Tu Quran. Sebab Quran bukan sebarangan, dia mukjizat. Dia boleh melembutkan hati. Tu hebat Al-Quran. Jadi bacalah dengan kita selalu. Itu kafir tu. Kafir ni bukan mengaji pun, bukan semayang pun boleh jadi lembut dengan sebab sekali first time je dia dengar ayat Quran baca. Ini kan pula kita orang beriman, kita orang baik, semayang tak tinggal. Kemudian diajar pula pada diri kita ni suka baca Al-Quran, lama-lama hati ni bertambah lembut. Tak adalah hati keras, tak adalah hati ni jadi sombong. Banyakkan baca Al-Quran. Tu. Innal Qur'ana zahiruhu aniqa wa batinuhu amiqa, dan batinnya mendalam. Maksud batinnya tersiratnya itu. Tersirat isi Al-Quran itu, makna Al-Quran itu sangat mendalam. Maksud sangat mendalam, kadang-kadang satu ayat saja boleh dihurai panjang lebar oleh ahli-ahli ulama. Sebab tu Quran adalah tebal ni, tapi kita tengok kitab tafsir, sampai kadang ada tafsir yang berjilid-jilid. Macam tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Dia karang tafsir itu masa dia dipenjarakan oleh siapa nak yang penjarakan dia? Perdana Menteri Indonesia waktu tu. Dia dipenjarakan.
Dalam penjara tu dia karang kitab tafsir Al-Quran, iaitu namanya Tafsir Al-Azhar. Dia tulis berapa jilid, ada panjang ni tafsir kan. Satu jilid tu tebal-tebal. Bayangkan duduk dalam tu dia tulis setiap satu ayat diterangkan. Ni ayat ni cerita pasal apa, terang pasal apa. Tafsir Ibnu Katsir, banyak lagi tafsir kan. Makna nak ceritanya, kita ni baru baca ayat, ulama dia faham ayat, faham tu pula lagi luas. Dia faham satu ayat tu luas sangat makna dia. Hebat. Nak kata inilah kehebatan Quran. Zahirnya pun anggun, batinnya pun mendalam, dia kata. Kemudian lagi, la tafna ajaibuh, keajaiban-keajaibannya tidak pernah sirna, tidak pernah berbohong. Tak boleh nak dinafikan keajaiban. Quran ni dia cerita benda yang dah berlalu, benda yang sedang berlaku, dan benda yang akan berlaku. Semua apa Quran cerita semua betul. Apa yang tak betul kan, orang baru kaji, Quran dah sebut lama dah. Dan Quran kata matahari itu berjalan pada jalannya. Sains baru kaji, planet-planet ni ada orbit, padahal Quran bagi tahu lama dah. Sains baru nak tengok, baru nak buat eksperimen, Quran bagi tahu dah. Quran bagi tahu dah kejadian manusia. 40 hari jadi gini, 40 hari jadi gini, jadi gumpal darah, jadi tulang, jadi gini, jadi daging, sampai lengkap kejadian manusia. Quran cerita, bukan Quran. Dalam bidang kedoktoran sains baru nak kaji. Dia panggil pula fetus. Jadi baby, jadi ini tumbuh apa, jadi daging, jadi ini sel apa semua. Tu kajian sains baru jumpa, baru nak kaji. Quran bagi tahu lama dah. Dan hadis sebagai contoh pula. Tu Quran, hadis pun sama juga, hebat. Hadis Nabi kata, kalau anak-anak kita, budak-budak ni nakal, degil, tak nak semayang dan sebagainya, rotan, kata Nabi. Nabi kata rotan macam mana? Rotan di tapak kakinya, di bawah tapak kaki. Hari ni baru jumpa kajian sains. Rupanya kat tapak kaki ni ada reseptor-reseptor kan, yang menyebabkan seseorang budak tu dia tak boleh nak mikir secara matang, nak fikir mana baik mana buruk, sebab dia punya, dipanggil apa tahu kat otak ni, neuron ke apa benda tahu. Dia ada ni dekat otak ni, pasif, tidak aktif, dia malap. Jadi dengan sebab tepuk bawah tapak kaki ni, reseptor ni orang cakap apa, tersentuh, dia pun hantar mesej sampai ke otak, sampai kat neuron tu, neuron tu pecah, menyebabkan neuron tadi daripada pasif jadi aktif. Mula kecerdasan akal dia berfungsi dengan baik. Sains buktikan. Sains kata tu yang ada namanya refleksologi. Pijak atas batu-batu tajam ni nak bagi otak ni kembang baik elok. Macam orang dah terlampau tua, kadang-kadang dia jadi nyanyok. Sebab apa nyanyok tu? Sebab otak dia jadi pasif. Jadi dengan pijak-pijak ni dia jadi otak ni kembang balik, jadi aktif balik. Sains buat kajian, Nabi bagi tahu 1400 tahun dulu lagi dah. Jadi siapa mendahului? Sebab tu kita kena yakin dengan agama. Sebab ini semua alam siapa yang cipta? Allah cipta. Allah lah lebih tahu, bukan manusia tahu. Hari ni baru nak buat kajian kan. Wala tanqadi gharaibuh. Luar biasanya tidak pernah habis dan tidak pernah habis. Apa yang apa nama kehebatan-kehebatan ciptaan Allah tak pernah habis. Tak pernah habis. Sebab tu bohong. Terus terang saya cakap. Orang kata minyak akan habis, tepung gandum habis, apa semua habis. Sebenarnya takkan habis, sebab yang jaga dunia alam ni Allah. Allah Maha Kaya. Tak ada masalah bagi Allah ni. Berapa juta manusia ambil ikan kat laut, tak pernah habis ikan dalam laut. Sebab yang jaga Allah, bukan kerajaan. Kalau kerajaan jaga, manusia jaga, ia mungkin akan short. Tapi bila Allah yang jaga, tak pernah habis. Habis yang jadi kata habis ni, itu kerja manusia. Dia sekat. Sebab nak bagi harga naik. Benda ada tapi stok. Jadi permintaan jadi tinggi. Ini sistem ekonomi. Orang belajar ekonomi tahulah. Bila barang sikit, permintaan tinggi, dia jadi demand tinggi. Bila demand tinggi, kos akan jadi tinggi. Sebab harga dia akan jadi mahal. Sebab apa? Sebab bila barangnya permintaan tinggi tapi keperluan kurang. Ini strategi.
Sebab semua gila nak kaya manusia ni. Tak cukup-cukup, dah kaya, nak kaya lagi. Lepas tu Nabi kata dah, kalau diberi segunung Uhud emas, diberi segunung emas pada satu orang, ingat dia dah puas dah. Okey dah, aku segunung emas. Dah, dia nak segunung lagi. Tu sifat manusia yang tamak. Tapi kalau manusia yang beriman, yang bertakwa, dia bersifat dengan sifat qanaah. Apa yang ada, cukup. Dia tidak meminta-minta. Hari ni tergila-gila ni. Betul tak? Kita gaji dah okey dah. Sibuk kalut gak nak naik pangkat, nak bagi gaji lagi banyak. Padahal gaji yang ada tu cukup dah makan minum anak keluarga, betul tak? Dah nak naik pangkat. Kalau orang bagi pangkat tu lain cerita. Ni bodek melambung-lambung supaya dia cepat naik. Tu. Akhirnya jatuh menjatuh. Ada sifat dengki. Ini punca. Sebab ni? Sebab gila-gila nak jadi kaya. Semua nak jadi kaya. Nak diingat dengan kaya tadi hidup dia senang. Siapa kata kaya hidup senang? Kan? Kaya, rumah besar, kereta mahal, ingat tidur lena, bau nak elak bunyi alarm kereta kat bawah. Rumah 2 tingkat, bangun pula daripada katil, selak langsir tengok, takut kereta dia orang curi. Kereta mahal kan? Kereta sorong tak apalah, ni Velfire ingat, 500,000 juta harga, 400,000 kan? Saya tanya siapa ada. Insurans pun tinggi. Insurans kat 7,000. Gila-gila. Kita gaji sebulan pun baru berapa ribu je. Gila. Nombor plate tak kira lagi. Nombor plate jenis belinya lagi mahal. Dia tengok. Kereta orang sebelah, jiran dia yang bunyi. Tak apa, dia pun baru nak lelak. Baru nak lelak bunyi anjing. Bangun pula, takut siapa ada anjing ni, ada pencuri apa depan rumah, nak panjat gate. Tengok pula, tak lena-lena dia sampai ke subuh. Lepas tu yang mata sebam, tidur tak cukup, lah kali pergi pejabat, darah tinggi dah. Lepas tu orang besar-besar dia penyakit macam-macam. Tapi tengok orang biasa-biasa, orang kampung. Dia tadi cerita orang kaya tadi tu, rumah pagar keliling ni siap ada cok depan tu ADT. Rumah ini dikawal selia oleh polis. Siap tulis. Polis pula Bukit Aman, kata dia. Tak main senawan. Ni kata Bukit Aman terus kan. Ada pondok guard apa semua siap. Rumah orang kampung ada pagar keliling. Ada. Yang ada pondok guard tak ada, pokok rambutan depan rumah. Tu pondok guard dia tu. Reban ayam tepi tu. Kan? Pagar tak ada. Pintu rumah orang kaya, Allah, saya pernah pergi pintu. Kunci pakai jari ni. Kena scan. Tit. Baru buka pintu. Kalau tertinggal lah ibu jari dia, tak boleh masuk dia dalam rumah. Nak kata hebat yang kaya dia. Nak dahsyat. Kan? Tapi tengok orang rumah kampung biasa, main selak ke? Mana ada nak scan apa, lock tak ada. Selak gitu. Selak pula dah halus. Kan? Dah halus ni. Selak jatuh balik. Lagi kali kata, biar. Biar. Dia masuk dalam tidur. Tidur terbongkang, kain pelikat naik sampai muka. Aku berdengkur tak payah kata dah. Berlawan jiran dengan jiran. Lena. Tiba-tiba tang, bunyi periuk jatuh kat dapur. Bini kejut, bang, pergi tengok dapur bang. Ada orang masuk ke bang, ni bunyi ada periuk jatuh. Suami cakap apa? Dia bangun tak? Dia kata, kucing. Dia kata. Dia kata, siapa nak masuk rumah kita? Yang berat sikit tu batu tumbuk, dia kata. Tak benda apa, orang nak curi apa? Basikal buruk aku, dia kata. Nak curi apa? Tak ada harta benda. Dia tak risau sangat. Hidup dia tenang kadang-kadang. Lepas tu fikir baik-baik. Tak semestinya kaya itu senang. Nampak senang. Nampak siapa? Orang lain yang nampak senang. Tengok pakai kereta mewah tak? BMW, Mercedes. Orang lain kata, hebat dia. Nak senang hidup. Senang apa dia garuk kepala sampai botak tengah nak bayar hutang. Nak pening. Nak kena-kena pula PKP hari tu. Job tak ada, apa tak ada, tak pening kepala. Kereta tu kan bayar cash, hutang tu. Sebulan kena bayar apa? Kat 1,000, 2,000 sebulan. Tiba-tiba ekonomi drop.
Tak stres. Tu yang ramai bunuh diri tu. Berapa banyak ni terjun kat Jambatan Pulau Pinang. Ada. Satu, jangan kita sangka duit boleh membeli kebahagiaan. Tak ada. Kekayaan bukan kunci kepada ketenangan. Ketenangan mana? Quran. Balik pada agama. Tak ada masalah nak jadi orang kaya, jadi pilah. Tapi jangan tinggal Quran. Baru kita relax, tenang. Apa keadaan pun tenang. Tak ada masalah. Tak ada serabut. Tu dia. Wala tukshafu dzulumatu illa bih. Dan tidak pernah akan tersingkap kegelapan kecuali dengannya. Maknanya masuk kegelapan apa dia? Yang benda yang serabut menutup. InsyaAllah orang yang rajin baca Quran, segala masalahnya akan terbongkar. Maksudnya masalahnya akan nampak kejayaan dia, akan nampak solution dia, penyelesaian dia. InsyaAllah rajin-rajin baca Quran. Sekali hidup kita memang tak lari daripada masalah. Kita semua ada masalah. Setiap orang ada masalah. Tapi yang rajin baca Quran, insya-Allah masalah itu Allah tunjukkan jalan penyelesaian. Mudah. Oh macam ni nak buat macam ni. Okey, oh masalah ni macam ni. Dia jadi insya-Allah jadi tenang. Itu dia kelebihan membaca Al-Quran. Mana gunakan lidah tadi kata Syekh dengan membanyak-banyakkan membaca Al-Quran. Imam Al-Qalyubi pula mengatakan bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya melainkan jika dia tahu makna zikirnya tersebut walaupun secara umum. Ini satu pendapat Imam Al-Qalyubi. Dia kata siapa yang berzikir sebutan Arab tu tapi dia tak tahu makna, maka dia tak dapat pahala sebab kosong, tak ada makna. Tetapi berbeza, ini khilaf ulama. Berbeza dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Dia kata mendapat pahala. Apa hujah dia? Kerana ia berbeza dengan Al-Quran dan selawat, di mana sesiapa sahaja membaca keduanya akan mendapat pahala. Kerana Quran ni tak faham makna pun boleh pahala. Sedangkan zikir-zikir itu sebahagiannya diambil daripada ayat Al-Quran. Contoh macam kita zikir subhanallah, tu ayat Quran kan? Alhamdulillah ayat Quran kan? Jadi walaupun tak faham boleh pahala. Quran gitu, tak faham, kita tak faham makna ayat tu, kita baca saja boleh pahala. Tak apalah, itu maknanya pandangan-pandangan di sisi ulama. Kemudian dia ada share sikit kat sini sebelum kita berhenti ni, amalan untuk menajamkan pandangan mata. Nak bagi mata kita sihat. Mata kita cakap tak payah buh ni lah, nak kena laser pula berapa ribu kena bayar kan? Pakai amalan ni, insya-Allah mata kita sihat. Walaupun koi usia, mata kita masih lagi cergah, boleh nampak. Saya jumpa banyak dah orang tua-tua, kadang umur 70, 80, naik motor pergi kuliah malam-malam, pergi surau masjid malam-malam, bawa sendiri. Dia kata boleh nampak je, nampak alhamdulillah kan. Ini mungkin dia amalan-amalan macam ni lah. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang mengatakan dua ayat ini mujarab untuk menajamkan pandangan mata yang dibaca pada kedua tapak tangan pada waktu pagi. Kemudian tiup hujung kedua ibu jari tangan dan usap kepada kedua mata. Subuh-subuh pagi tu kita baca ayat ni, tiup pada tapak tangan, kemudian ambil dua ibu jari ni, kita usap kat mata kita. Usap gini. Dan apa ayatnya? Yang pertama, dia dua ayat kena baca. Yang pertama surah Yusuf ayat 93. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basirau wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Itu ayat surah Yusuf ayat 93. Ayat yang kedua, buat jadi amalan untuk mata jadi elok, pandangan kita elok, kesihatan. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ayat ni famous lah, selalu orang tahu. Surah Qaf ayat 22. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat. Moga-moga kita baca dua ayat ni, tiup pada tapak tangan, ambil dua ibu jari ni, usapkan pada mata. Usapkan pada mata gini. Buatlah 3 kali, ambil nombor ganjil. Buat 3 kali itu. InsyaAllah mata kita ni sihat, cergas. Boleh baca Quran, tak payah pakai spek, insyaAllah.
Moga-mogalah beramal. Kalau tak jadi juga, jangan salahkan saya. Tak jadi pun tak. Kan? Dia kata, jenuh ni dia kata. Tak jadi tu dengan izin Allah. Jadi pun dengan izin Allah. Bukan sebab saya, bukan sebab kata ulama ni. Ini cuma jadi amalan saja. Apa-apa pun semuanya dengan keizinan daripada Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita berhenti dekat engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi lepas ni kita nak sambung dan segala zikir. Tanda situ. Dan segala zikir. Boleh nak? Jadi macam biasalah di luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Bolehlah habis maya insya nanti tengok-tengok membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi kefahaman kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.